Okey, kita tengoklah soalan kita yang modul 1. So di situ kamu dah nampak lah cikgu dah tandakan jawapan. Soalan 1 jawapan B, 1 dan 4. Itu yang betul lah. Jadi kamu tengok pilihan jawapan yang 2 dengan 3. So kamu detect lah yang salah nombor 2 adalah yang perkongsian tu. Penumbuhannya tidak sukar, dia pun mudah juga. Dan lagi satu yang salah adalah untuk syarikat berhad. Yang tu sukar. Dan kamu tanda lah kat buku kamu lah, tiru apa yang cikgu tulis ni. So nanti kamu refer balik buat ulang kaji. Okay, untuk nombor 3 yang salah adalah untuk milikan tunggal, tanggungannya adalah tidak terhad. Jadi kamu macam soalan macam ni kena pilih semua ciri-ciri tu yang betul. Jadi yang betul semua adalah 1 dan 4. So soalan 1 jawapan dia B. Okay, soalan 2 soalan mudah. Yang ni jawapan dia C. Sebab dia kata yang gagal dipatuhi. Dia merekodkan yuran tuition anak ke dalam buku akaun perniagaan. Sepatutnya dia buat sebagai ambilan. Okay, tapi dia kata gagal patuhi, jadi ada kaitan dengan entiti berasingan lah. Okay, soalan mudah ni saya rasa semua orang akan betul. Alright. Soalan yang ketiga, dia minta padanan yang tidak benar. Yang tidak benar, jawapan dia A lah. Perkongsian liability pun tidak terhad. Sebenarnya bukan terhad. Yang syarikat pula sebenarnya adalah liability terhad. So nombor 3 jawapan dia A. Yang link semua maklumatnya betul. Okay, soalan yang keempat. Yang ni pun dia tanya konsep. Okay, jawapan dia adalah prinsip kos. Ini sebab dia kata apa? Ali masih merekod komputer pejabat pada harga belian. Walaupun harga pasaran 1,800. Jadi yang ni dia kata konsep kos lah. Harga belian ni merujuk kepada kos barang yang kita beli. Jadi dia mematuhi prinsip kos. Kita nombor 4, jawapannya B. Okay, nombor 5. Nombor 5 ni apakah Q? Ini pun rasanya semua orang betul lah, no? P ni apa dia? P adalah imbangan duga. Ya. P adalah imbangan duga. Lepas ledger kita buat imbangan duga. Lepas tu kita buat pelarasan. Lepas tu kita buat imbangan duga terselaras. Lepas tu kita buat penyata kewangan, last sekali catatan penutup. Dia tanya Q, Q adalah pelarasan. Yang ni pun boleh betul semualah rujuk buku teks. Okey, soalan 6, jawapan dia adalah B, ciri sebuah milikan tunggal. Okey, A salah sebab apa? Dia kata liability terhad. Yang ni sama ada syarikat ataupun korporasi. Kemudian C, untuk rugi sama rata antara pemilik dan ahli. Mana ada ahli kan? Untuk milikan tunggal tidak ada ahli. Kemudian untuk D, dia kata cukai pendapatan perniagaan. Sebenarnya adalah cukai pendapatan perseorangan. Yang ni pun kamu ada buat dalam apa? Dalam kelebihan kamu punya folio tu. Itu nombor 6, jawapannya B. Alright, nombor 7. Prinsip manakah yang diamalkan? Okay, dia bagi 2 akaun, dia tanya prinsip. Okay, yang ada kena-mengena adalah wang sebagai ukuran lah. Yang ni usaha berterusan tak ada kena-mengena. Pengiktirafan hasil dah belanja, yang ni kalau kita nak guna jawapan B, mungkin dia akan buat account ledger yang terlibat dengan pelarasan. Mungkin salah satu account tu adalah macam perkataan belum bayar, prabayar, belum terperoleh dengan belum terima. Ini sebab dia cuma bagi account tunai dengan account kenderaan. So kalau tengok jawapan yang A, B dengan D tak sesuai. So yang ni dia merujuk kepada RM lah. Ada ukuran nilai ringgit, jadi kita ambil wang sebagai ukuran. Okay, nombor 8. Pengguna dalaman adalah C. Yang ni senang lah. Pengguna dalaman ni awak tengok lah. Siapakah yang terlibat dalam perniagaan kita lah. Bank, orang luar. Akaun belum bayar, orang luar. Pesaing pun orang luar lah. So, pengguna dalaman, pengurusan lah. Okay, nombor 9. Pendengar Rizki telah merekodkan bayaran. Dan kemudian ada perkataan ni lah. Termasuk kadar bayaran belum dijelaskan. Yang itu keyword dia lah.
Jawapan 9 adalah D lah, pengiktirafan hasil dan belanja. Ada keyword itu, kadar bayaran belum dijelaskan. Okey, nombor 10 pun masih lagi konsep. Dia kata telah merekodkan ambilan barang niaga sebagai ambilan. So yang ni macam soalan yang awal tadi lah. Dia adalah konsep entiti berasingan. Cuma yang ni dia kata yang telah diamalkan. But basically benda yang sama lah. Dia tanya konsep-konsep kita ambil barang untuk kegunaan peribadi. Okay, nombor 10 C. Okay, nombor 11 yang ni pun kita faham dah. Kaedah garis lurus untuk mengira susut nilai. Keyword kat sini setiap tempoh perakaunan. Tiap-tiap tempoh dia guna kaedah yang sama, maka itu adalah ketekalan. Okey, nombor 12. Ciri yang betul dan dia bagi nama. Klinik Dr. Shuaib dan rakan-rakan. Maka tengok nama tu, maka faham yang ni adalah perkongsian. Jadi yang betul untuk perkongsian adalah liability tidak terhad. Minimal 50 orang yang tu, yang ni adalah perkongsian ni lah yang bukan ni lah. Nah, tak kenal lah, ini syarikat lah. Ini syarikat bilangan minimum. Okay, agihan untung, dividen syarikat, sumber modal pun syarikat. Okey, lepas tu soalan 13, sak bidang. Soalan berkenaan dengan sak bidang perakaunan. Dia kata keyword kat sini adalah pemeriksaan. Nah, kamu boleh highlight perkataan pemeriksaan. Lepas tu mengesahkan rekod adalah betul dan tepat. Jadi ini adalah pengauditan. Audit tu maksudnya kerja-kerja menyemak buku-buku perakaunan. Okay, itu jawapan dia pengauditan. Soalan 14, yang ni dia tanya kitaran yang betul. Okay, tengok jawapan dia B. Okay, jawapan yang pertama A, tengok anak panah tu kan. Start dokumen. Lepas tu terus ledger dan imbangan tugas. Sepatutnya nombor 2 adalah buku catatan pertama. Okay, tengok juga soalan C pun salah kan. Nombor 2 pun terus ledger imbangan tugas. Sepatutnya buku catatan pertama lah. Yang ni nombor 3. Okay, soal jawapan D, dokumen betul. Yang ni betul. Tiba-tiba ada penyertaan kewangan. Sepatutnya ledger tu berada di sinilah. Jadi jawapan untuk soalan ni adalah B. Okay, untuk nombor 15 pun dia tanya ciri sebuah milikan perniagaan. Jadi awak tengok dalam kotak tu yang dia bagi akta pendaftaran perniagaan. Akta pendaftaran perniagaan. Yang ni awak tengok balik. Kalau kata perkongsian, dia kata akta perkongsian. Kalau syarikat, akta syarikat. Jadi kalau akta pendaftaran perniagaan, yang ni merujuk kepada milikan tunggal. Yang tu keyword soalan ni awak kena ingat nama-nama akta yang perlu dipatuhi oleh setiap jenis perniagaan. Jadi keyword di situ akta pendaftaran perniagaan. Sebab kalau awak tengok liability tidak terhad, jadi ada dua kan, sama ada milikan tunggal ataupun perkongsian. So keyword kat sini yang utama adalah akta pendaftaran perniagaan. Jadi dia bagi pula jawapan nama-nama perniagaan. Jadi awak tengoklah yang manakah nama-nama yang seolah-olah nama milikan tunggal. So jawapan dia adalah B. Jawapan A, syarikat sebab ada perkataan berhad. Jawapan C pun syarikat, ada sendirian berhad. Jawapan D adalah perkongsian sebab ada amir dan amirah. So jawapan dia adalah B. Okey, soalan last untuk modul 1. Yang ni yang manakah menepati ciri-ciri yang berkenaan. Jawapan dia 1 dan 4 iaitu koperasi dan juga syarikat berhad. Sebab dia bagi sini liability terhad. Okay, modal besar. Modal besar ni ada dua lah, sama ada perkongsian sebab dia boleh kongsi antara perkongsi dengan juga syarikat sebab dia boleh terbitkan share. Okay, kemudian yang itulah yang dibuat keputusan dalam mesyuarat agung. So yang ada mesyuarat agung ni adalah koperasi dan juga syarikat sahaja. Nah, yang lain semua tidak ada lah, tidak perlu buat mesyuarat agung. Okay, nah yang tu jawapan untuk soal bab 1. Okay, kamu tengoklah kamu betul salah yang mana. Okay, kita tengok pula modul 2. Okay, modul 2 ni dia lebih mencabar daripada modul 1. Okay, soalan 1 yang paling senang. Modul 2, soalan 1, aset semasa, jawapan dia insurans prabayar. Sewa belum bayar, liability semasa.
Kadar bayaran belum bayar, liability semasa. Komisen belum terperoleh pun liability semasa. Okey, kemudian soalan nombor 2. Yang ni pun soalan awal-awal kamu ambil account dulu kan waktu form 4 dulu. Okay, inventory pada harga kos ni soalan jadual persamaan perakaunan. So kena pasti perkataan dalam ayat tu. Keyword yang pertama inventory. Okay, inventory. Yang kedua dijual secara kredit. So bila jual secara kredit, yang ni ABT lah kan. Ni ABT. So ayat yang tu kesan kepada ABT. Yang lagi satu tu dia tanya kesan kepada equity pemilik. So kos. Yang ni dia tak tanya nilai, dia cuma tanya kesan saja. Mudah sikit lah. So inventory dijual. Jadi inventory jual, inventory berkurang. Lepas tu ABT, bila kita jual kat dia hutang, maka kita punya ABT bertambah. Dan tengok pula di segi angka. Ni harga. 5460 tu harga, yang ni kos. Jadi harga lebih besar daripada kos, maka kamu akan dapat untung. Jadi equity pemilik bila untung akan bertambah. So jawapan dia adalah A lah. Inventory tolak, ABT bertambah dan kita dapat untung, so equity pemilik bertambah. Okey lah. So yang tu soalan 2, jawapan dia A. Okey, soalan 3, kenal pasti yang manakah nilai aset bukan semasa. Yang berapakah aset bukan semasa. So just ambil yang mana? Modal tak ada kena-mengena, altan pejabat yes, kenderaan yes. Lepas tu ABT bukan, akaun belum bayar bukan, inventory akhir pun bukan, bank pun bukan, untung bersih pun bukan. Jadi kamu cuma ambil 8,000 tambah 15,000. So jawapan dia adalah 23,000 lah. So dua benda ni sajalah yang berkenaan. Soalan ni sangat senang sebenarnya lah. Kena pasti aset bukan semasa dan jumlahkan. Alright, soalan lagi satu, soalan penyata jadual jugalah, jadual persamaan perakaunan. Okay, Puan Rohani pemilik kedai memulangkan 6 buah buku maths. Kalau ikut jawapan dia adalah B. Okay, tengok kenapa jawapan dia B. Aset berkurang. So kita sebagai kedai buku, faham kan? Kita sebagai kedai buku, jadi dia bagi balik 6 buah buku. Kata kerja dia memulangkan. So 6 buah buku ni kita ikut, kalau kita tajuk yang ni, kita akan faham dia sebagai inventory lah. So bila kita bagi balik inventory, maka inventory berkurang. Okay, inventory berkurang. Lagi satu, pembekal. Keyword dia adalah pembekal. Bila kita buat pulangan belian, maka hutang kita kepada pembekal pun akan berkurang. Dan tidak ada kena-mengena dengan equity pemilik sebab dia tidak melibatkan untung ataupun rugi. Maka jawapan dia adalah B lah. Aset berkurang, kemudian liability itu ABB berkurang dan equity tidak ada kesan. Iaitu soalan 4. Okay, lagi satu soalan jadual persamaan perakaunan. So tengok ni tajuk ni famous lah. Soalan jadual ni famous. Dia kerap keluar dalam dalam ulang-ulang soalan-soalan ni. Okey, yang ni dia tanya nombor pula. So bila tanya nombor kena tahu dua perkara lah, kesan kepada akaun mana dan juga apakah angka-angka yang terlibat. Okey, kita kedai perabot. So tengok nama, kita kedai perabot. Jadi almari ni adalah kita punya inventory. Nah, so almari tu adalah kita punya inventory. Jadi kita jual. So tengoklah yang mana inventory yang tolak. So bila kita jual bermaksud inventory kita berkurang. Jadi dalam jawapan yang dia bagi yang berkurang memang ada A sahaja. Yang tu pun dah cukup untuk awak tanda jawapan sebenarnya. Okay, inventory berkurang, nilai pun betul. Inventory tu adalah bernilai 2,800. Okay, dengan harga. So kalau nak faham, okay, harga secara kredit. Bila jual secara kredit ni adalah akaun belum terima, maka betul kita jual pada harga 3,500. Inventory tolak pun 2,800. Dan modal. So tengoklah, yang ni kos. Kos barang 2,800, yang ni harga 3,500, maka kita dapat untung. Yang ni kita dapat untung sebab harga jualan lebih besar daripada
kos barang. Okay, so soalan 5 jawapan dia A. Alright, soalan 6 pun soalan yang aras rendah. Kenal pasti akaun aset semasa saja. So jawapan dia adalah D lah. Okay, commission yang jawapan A salah kat mana? Yang salah adalah commission belum terperoleh ni adalah liability. Jawapan B salah kat mana? Salah untuk kadar bayaran belum bayar ni pun liability. Untuk jawapan C, yang salah adalah akaun belum bayar ni liability semasa. Okay, yang cikgu tak pangkau tu betul tapi kita kena pilih yang betul ke tiga-tiga item. So jawapan dia adalah D. Okay, nombor 7 pula. Hasil operasi. So ingat balik maksud hasil operasi adalah hasil utama perniagaan lah. So perniagaan ni kita bagi soalan ni menjual perabot. So maksudnya hasil jualan perabot lah. So dia bagi sini jualan set bilik tidur. So yang ni adalah perabot lah. Keyword tu. Baiklah, atas simpanan bukan dia, itu bukan hasil utama. Penerimaan wang sewa pun bukan hasil utama. Untung jualan alat pendingin hawa. Yang ni bukan perabot, yang ni adalah pelupusan aset. Pelupusan aset bukan semasa kita menjual. Dengan itu menjual, aset bukan semasa terpakai. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, yang ni. Soalan ni dia tanya, dia kata PKK tak disediakan dengan betul. Berapakah jumlah modal akhir jika penyata kedudukan itu disediakan semula? So, modal akhir. Jadi kita tengok balik rumus. Rumus modal adalah, apa dia rumus modal? Asset tolak liability. So, kamu ignore lah format yang dia bagi tu, kamu kira balik semua. Kamu tanda balik yang mana aset. Premis, aset, perabot, aset, inventory akhir, aset, ABT, aset. Overdraft bank ni adalah liability. Tunai adalah aset. Akaun belum bayar adalah liability. Okay, angka modal ni dia kata salah. So, kamu ignore yang dia bagi tu, kamu cuba kenal pasti balik item. So, yang mana aset, kamu jumlahkan, kamu tolak dengan jumlah liability yang ada dua lah. Liability cuma ada dua, overdraft dengan akaun belum bayar. So, kamu akan dapat jawapannya adalah B, 31,200. Senang, yang A ni tambah. Yang L tolak. Tunai A tambah, liability tolak. Tekan calculator dapat jawapan. Asset tambah, yang L kamu tolak. Faham lah? Itu soalan 8. Okay, soalan 9 lagi sekali. Soalan jadual persamaan perakaunan ni pun dia main angka juga. Okay, tengok kata kerja kita. Kita amal. Kita sebagai amal. Jadi dia kata encik amal bayak. Bayak kepada pembekal. So pembekal ni kita faham sebagai ABB. Okay, faham sebagai ABB. Jadi bila kita bayak hutang bermaksud ABB akan berkurang. So ABB akan tolak. So tengok jawapan. Liability yang tolak cuma A dengan D. Jadi jawapan B dengan jawapan C awak dah boleh cancel. Sebab jawapan B dengan C dia kata ABB itu positif. Dan kita faham ayat tu bayak hutang maka ABB akan tolak. So antara A dengan D. Itu cara awak nak hapuskan jawapan. Okay, dengan cek. Jadi bayak dengan cek maksudnya bank pun tolak. Jadi setakat ni bank untuk jawapan A dengan D pun masih lagi tolak. So yang tu masih lagi jawapan tu kena baca sampai habis lah. Okay, kemudian beliau menerima diskaun. Nah, inilah pula menerima diskaun. Terima diskaun ni maksudnya hasil. Hasil akan bertambah. Ini kesannya kepada equity pemilik. Dia tengok jawapan A dengan jawapan D. Bila untung, hasil, so jawapan D salah sebab dia letak equity pemilik tu tolak. So jawapan yang tinggal adalah A. So kita cek balik. Betul tak jawapan itu betul-betul A? Kita bayar dengan cek 8,500. Okey. Aset kita berkurang 8,500. Equity kita bertambah untung 200. Manakala bermaksud hutang kita adalah 8,700 lah. 8,500 yang kita bayar guna cek. Tambah balik dengan diskaun bermaksud sebenarnya hutang yang kita bayar adalah 8,700. Okey, itu nombor 9. Alright, nombor 10. Ciri. Ciri ABS. Ini jawapan dia adalah C. Yang jawapan A mudah ditukar menjadi tunai. Yang ini ciri-ciri aset semasa. Dimiliki untuk tujuan dijual semula. Yang ini pun ciri aset semasa khas untuk inventory.
Untuk jawapan D pun yang ni ciri-ciri untuk aset semasa. Tempoh jangka masa pendek tu maksudnya aset semasa. Okey, nombor 11. Butiran belanja operasi. Kita belanja untuk inilah menjalankan perniagaan biasa kita. Jawapan dia adalah D. Okey, rugi atas jualan aset bukan semasa bukan. Faedah atas pinjaman bank pun bukan belanja operasi yang biasalah kan. Kalau kita ada buat loan baru dia ada. Insurans peribadi bukanlah, itu belanja peribadi. So jawapan dia adalah D, promosi. Alright, soalan nombor 12. Lagi sekali dia tanya tentang equity pemilik. Jadi dia bagi PKK. Yang ni dia cuma bagi senarai macam ni saja, lagi mudah lah. So macam tadi juga awak tahu, formula equity pemilik adalah aset tolak dengan liability. So yang mana A, positif lah. Aset bukan semasa, positif. Tambah. Aset semasa, tambah. Liability bukan semasa, awak letak sebagai tolak. Okay, LS pun letak sebagai tolak. Tekan kalkulator, dapat jawapan ialah A. Nak pegang rumus tu. Equity pemilik, aset tolak liability. Kita tengok apa yang dia bagi, kita pasti. Yang A positif, yang L sebagai negatif. Settled lah soalan tu. Right, lagi sekali soalan jadual persamaan perakaunan. Kalau awak tengok ni macam had tadi pun kan. Tu kata SPM ni kadang-kadang dia keluar soalan yang mirip-mirip. So kita kena praktis soalan yang sebenar, kod dia keluar yang lebih kurang. Ni macam had tadi ni lebih kurang kan. Okay, bayar hutang bila pembukaan buku silang dengan cek menerima diskaun. Jawapannya A lah. Macam had tadi lah. Dia keluar benda yang sama, tahun yang berbeza. Okey, soalan nombor 14. Ni pun lagi sekali tanya modal. So ini pun famous juga, no? Modal. Macam tadi juga, aset tolak liability. Kenderaan aset positif. Tunai aset positif. Bank overdraft negatif. Akaun belum bayar liability negatif. Akaun belum terima aset positif. Okey, tekan kalkulator yang mana positif, tolak dengan yang negatif. Dapat jawapan dia B. Nah, soalan ni pun mudah saja. Nah, ingat insya-Allah boleh buat lepas ni kalau keluar yang mirip-mirip. Okey, soalan 15 pula dia tanya liability semasa. Ini jawapan dia C. 2 dan 3. Dividen belum terima adalah aset semasa. Insurans prabayar adalah aset semasa. Okey, nombor 16. Ini pun soalan jadual persamaan perakaunan. Dia tanya kat kamu, yang manakah akan menambahkan equity pemilik? Okay, so jawapannya A lah, menerima diskaun. Yang ni adalah hasil. So hasil akan menambahkan equity pemilik. Bayar sewa kedai, belanja. So belanja akan mengurangkan. Beli perabot secara kredit, yang ni tak ada mengena dengan equity pemilik. Ambil barang niaga untuk kegunaan keluarga, yang ni akan mengurangkan equity pemilik. Sebab ini berlakunya ambilan. Ambilan akan mengurangkan equity pemilik. Tapi dia tanya yang menambahkan, so jawapannya adalah A. Alright, nombor 17. Padanan manakah yang betul? Catatan kontra dengan akaun yang berkaitan, jawapan dia adalah D. Ambilan, kontra, pak dia adalah modal. Okey, jawapan A salah kat mana? Jawapan A salah akaun berkaitan. So kalau kata PHR sebenarnya dia adalah ABT, akaun belum terima. Okey, pulangan keluar ni sebenarnya adalah pulangan belian. Nah, bila barang keluar tu pulangan belian, so yang ni dia punya akaun berkaitan ni adalah belian sebenarnya. Pulangan masuk adalah pulangan jualan. Dan barang masuk tu pulangan jualan. Akaun berkaitan dia sebenarnya adalah jualan. So dia kalihlah dia guna perkataan pulangan masuk, pulangan keluar tu untuk kamu keliru. Jadi jawapan dia adalah D. Alright, soalan 18 senang saja. Yang manakah catatan kontra? Pulangan keluar lah. Belian, belanja, jualan, hasil, event terakhir ni pun aset lah. Jadi kategori tu lah. So kontra adalah pulangan keluar. Alright, soalan berikutnya dia tanya liability. Okay, liability. So tengok rumus persamaan perakaunan. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay, so dia bagi apa? Dia bagi untung bersih. So ini awak kena kembangkan rumus. Equity pemilik ni, kalau kata dapat untung, kita akan tambah untung. Kalau kita nak kembangkan lagi, dia akan jadi hasil tolak belanja. Tapi sebab dia bagi untung, maka kita guna format A sama dengan L tambah E tambah untung. So awak masukkanlah angka dalam persamaan tu.
58916 aset. Okay, yang kita nak cari liability kan. So L biar ke huruf L, E letakkan balik modal 32,000 dan untung awak tulislah 3675. Okay, selesaikan secara algebra lah. Bawa semua angka tu ke sebelah kiri, dia jadi negatif dan kamu tolak lah. So dapat jawapan, itulah A lah. So dari segi pengiraan 58916, kamu akan tolak dengan 32,000, kamu akan tolak dengan 3675 untuk mendapatkan liability. Okay, gunakan persamaan perakaunan. Okay, next soalan nombor 20. Yang manakah menerangkan? Bagi saya yang ni lebih susah lah. Dia bagi kesan, dia tanya balik urus niaga yang betul untuk menerangkan perkara tersebut. Okay, aset tolak 350. Liability tolak 400. Ikuti pemilik tambah 50. Jawapan dia adalah A lah sebenarnya. Kita menjelaskan hutang dengan cek. So, cek, bila kita ambil hutang, so cek bank, aset tolak. Okay, menjelaskan hutang ni adalah liability. So, L pun tolak. Kita terima diskaun, ini adalah hasil. Jadi, equity pemilik bertambah. So, jawapan dia adalah A. Okay, nombor 21. Yang ni pun soalan senang lah sebenarnya, cuma kena alert sikit lah. Guna balik persamaan perakaunan. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. So, yang ni, yang huruf A ni. So, awak nak check jawapan, setiap satu tu awak cuma ambil liability, awak tambah dengan modal. Bagi dapat kat tengah tu. Cuma dia susun macam tu lah kan, dia letak aset tengah bagi kamu keliru. So, kamu guna balik konsep A sama dengan L tambah E. Ambil liability tambah dengan E, bagi dapat tengah. So, jawapannya adalah D lah. Yang ni yang betul pun, yang ni 10 tambah 2 dapat 12. Tapi aset dia 8 saja kan. So, yang ni pun tak betul lah. 10 dengan dengan 6. Aset baru 5. Yang ni 4,000 dengan 16. Maksudnya dapat 20,000. Aset dia baru 12. So, jawapan dia adalah D lah. 4,000 tambah 12,000 dapat 16,000. Okay, faham lah guna A sama dengan L tambah E. Alright, yang ni pula pun masih lagi tanya macam soalan yang atas page tadi ni. Berapakah modal awal jika market mengalami rugi? So, mesti kita guna rumus aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Dia tanya modal kan, berapakah modal? So, rumus tu lah A sama dengan L tambah E. Cuma sekarang dia bagi rugi. So, bila dia bagi rugi, kita letak sebagai tolak rugi lah. Nah, kalau soalan yang tadi dia bagi untung, kita letak tambah untung. Soalan ni dia bagi rugi, maka kita buat sebagai tolak rugi. So, masukkan angka lah. 50,000. Liability dia bagi 19,350. E yang kita nak cari. Dan tolak rugi 6630. So, buatkanlah selesaikan untuk E. E sama dengan 50,000 tolak 19,350. So, yang tolak buat masa sebelah jadi tambah lah. Tambah 6630. So, dapatlah jawapan dia C. Okay lah, yang tu dia punya cara kira lah. Soalan yang macam-macam ni. Okay, next. Soalan 23. Pilih yang betul. Okay, jawapan dia D. Faedah atas simpan tetap, dia adalah hasil dan bakinya di sebelah kredit. Okay, tengok jawapan A. Apa yang salah? Faedah atas pinjaman, yang baki, dia sebenarnya adalah belanja. Jadi sebenarnya belanja, baki debit. Itu betul. Okay, commission. Jadi depends lah. Kita tengok commission yang macam mana kan. Kalau kata commission tu kita kata hasil, so baki dia kredit betul. Maksudnya yang ni kategori dia jadi hasil. Kemudian belum bayar. Okay, liability betul. Tapi kalau belum bayar, maksudnya dia berbaki sebelah kredit. So jawapan D betul lah, hasil dengan baki hasil sebelah kredit tu betul. Okay, itu soalan nombor 23. Soalan 24. Yang ni pun dia bagi kesan persamaan perakaunan, dia tanya balik yang manakah urus niaga yang betul. Jawapan dia adalah C. Okay, jualan tunai bagi inventory. So, inventory aset kita jual. Maksudnya, aset kita berkurang. Lepas tu dia kata digunakan untuk menjelaskan akaun belum bayar. Jadi, akaun belum bayar dijelaskan
walaupun kita punya ADB berkurang, kemudian tengok pasal apa dia bagi ada equity pemilik, tengok dia punya harga lah. Kita jual pada harga 4,700, kos barang kita 4,500, maka di sini kita ada untung. Maka bila untung akan menambahkan equity pemilik. So jawapan dia adalah C lah untuk soalan nombor 24. Okay, soalan nombor 25, lagi satu soalan ni lah. Klasifikasi akaun yang tepat untuk kedua-dua perniagaan. Ini kena baca balik betul-betul, ada punya ayat kat atas tu. Pemilik kedai alatan pejabat LIM telah berkunjung ke kedai perabutan untuk membeli rak pameran. Kedai perabutan menggunakan komputer untuk merekod urus niaga perniagaan. Okay, ini sangat-sangat mengelirukan ni. No? Pemilik kedai alatan pejabat LIM berkunjung ke kedai perabutan. So, LIM, dia pergi kat kedai perabutan, dia beli rak. Kan? Kedai alatan pejabat LIM, dia pergi kedai perabutan, dia beli rak. Jawapan pula perabutan gunakan komputer merekodkan urus niaga. Okay, yang manakah betul untuk kedua-dua perniagaan? Jawapan dia B, 1 dan 3. Okay, 1 dan 3. Untuk kedai alatan pejabat LIM, okay, inventory adalah alatan pejabat. Betul lah sebab dia kedai alatan pejabat. Maka untuk kedai alatan pejabat LIM, betul. Inventory-nya adalah alatan pejabat. Okay, aset bukan semasa adalah perabot. Okay, sebab dia beli rak tu untuk apa? Rak pameran. Beli rak pameran ni untuk dia gunakan sebagai perabot kedai. Okey, jawapan untuk nombor 2 pasal yang mana yang salah? Jawapan yang nombor 2 salah yang ni. Kedai alatan pejabat LIM, inventory-nya bukanlah perabot. Okey, itu yang salah. Kemudian untuk soalan 3, jawapan 3 betul lah. Kedai perabotan, dia ni memang jual perabot, so inventory dia perabot. Komputer ni adalah alatan pejabat. Okey, jawapan nombor 4 yang salah yang mana? Kedai perabotan, inventory pun salah. Okay, inventory pun salah. Itulah. Dia punya inventory adalah perabot lah. Okay. Kemudian untuk komputer ni, dia bagi nama perabot. So yang tu pun salah juga lah. Dia sepatutnya nama dia alatan pejabat lah. Dia patut macam yang atas tu. Okay, so jawapan dia 1 dan 3 yang betul semua item. Alright, soalan nombor 26. Okay, P dan Q. Apakah kesan terhadap akaun modal? P bawa masuk. Bawa masuk, modal akan bertambah. Bawa masuk aset peribadi untuk kegunaan perniagaan, modal bertambah. Yang ni pula ambil barang untuk kegunaan sendiri, maka modal akan berkurang. So jawapan dia adalah C lah. Jadi habislah soalan untuk modul 2. Kita ada lagi sikit masa, lagi 20 minit. Kita habis sampai modul 3 lah pula. Modul 3 ni pun tak banyak soalan sangat. Kalau sempat kot. Alright, last untuk malam ni modul 3. Okay, aliran dokumen dalam urus niaga tunai. Yang ni kalau ikut dalam buku teks kamu pun mungkin macam tak ada dah aliran urus niaga dokumen ni. Tapi ambil tahu jugalah. Okay lah, urus niaga tunai ni, tengok pesanan belian. Kita dapat invoice. Itu kita bayar tunai. Bila lepas bayar tunai, kita akan terima resit lah. Perniagaan akan keluarkan resit ataupun kita akan menerima resit. Okay, nombor 1 jawapan dia B. Alright, nombor 2. Ini soalan mengira diskaun. Jumlah hutang yang perlu dibayar. So dia tanya hutang yang perlu dibayar. Alright, 30 Julai. So ingat bila kita kira jumlah hari ni, 30 Julai ni pun perlu kita kira sebagai hari yang pertama. Okay, ini dikira sebagai hari pertama. Kemudian dia kata barang 600 harga dia secara kredit. Syarat dia 15% diskaun kalau bayar dalam masa 10 hari. 10% diskaun kalau bayar dalam masa 15 hari. Dia tanya berapakah hutang yang perlu dibayar sekiranya bayaran dibuat pada 10 Ogos. Jadi kena kira betul-betul. Macam cikgu kata tadi, 30 Julai tu kena ambil dah. Yang tu sebagai hari yang pertama. So awak kira semua apa hari.
31 tu bulan Julai. Okay, habis ni habis Julai. 31, so ini hari yang kedua. Masuk hari Ogos. Okay, masuk Ogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 30 hari bulan Julai tu kira hari first. Kemudian dia bayar pada 10. So kira semua berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dia ambil masa 12 hari. Jadi bila masa 12 hari, kita akan kira diskaun yang ambil lah, yang belakang lah, kita ambil yang dalam masa 15 hari. Yang 10 hari ni dah lebih sebab dia bayar dalam masa 12 hari, so kita tengok yang belakang. So dia akan dapat diskaun 10%. Jadi nak kira, kita ambil lah 600 kali dengan 0.9. Nah, 100 tolak 10 tinggal 90%. So kita dapat jawapan RM540. Okey, itu soalan mengira diskaun. Alright, soalan yang ketiga. Apakah tujuan diskaun niaga? Ini untuk mendorong pelanggan membeli secara pukal. Okey, soalan nombor 4 pun senang saja. Keyword kat sini untuk mengenakan bayaran tambahan. Dokumen untuk menambah hutang adalah nota debit. Nota kredit adalah untuk tolak hutang. Makluman debit, makluman kredit tak ada kena-mengena sebab yang ini dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, tidak kena-mengena dengan situasi ni lah. So, jawapan dia adalah A. Okay, ini pun soalan aliran dokumen. Jadi, ambil tahu jugalah jawapan dia adalah D. Berniaga secara kredit. Okay, katalog untuk kita pilih barang. Barang pesanan, kita nak buat pesanan barang. Itu kita dapat invoice. Dan bila kita buat bayaran, kita akan dapat receipt. Okay, itu just take note lah untuk pengetahuan umum. Alright, ni lagi sekali soalan berkenaan dengan diskaun. Okay, tarikh soalan 8 Mei. Nilai RM 9,400. Kemudian tengok syarat diskaun. 5% 7 hari dan juga 2% 14 hari. Dia tanya berapakah diskaun? Okay, ini ditanya berapa diskaun. Soalan tadi dia tanya berapa kena bayar. So baca yang itu betul-betul apa yang dia nak. Ini dia tanya berapakah diskaun. Jadi tengok juga macam tadi kena kira hari lah. 8 Mei sampai 12 Mei. So 8 tu pun kena kira. 8, 9, 10, 11, 12. So berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia ambil masa 5 hari. So 5 hari kita boleh ambil yang ni lah, yang depan ni. 5% dalam masa 7 hari. So dia dapat diskaun 5%. So kamu kira diskaun lah. 9,400 darab dengan 5%. Okay, yang tu sebab dia kira, dia minta kamu kira diskaun. So dapat diskaun sebanyak RM470. Okay, itu soalan kira diskaun. Yang tadi soalan kira berapa jumlah kena bayar. Kok mana pun kena kira hari dengan betul. So kena ingat hari tarikh dokumen kira sebagai hari pertama sampai hari bayar. Hari bayar pun kira sebagai hari yang terakhir. Nah, harap faham benda tu. Okay, soalan 7. Yang ni soalan senang je lah. Dokumen manakah yang digunakan sebagai sumber catatan bagi usaha tersebut? Okay, buku tunai kita bayar. Kan, ni sebelah kredit. So, maksudnya kita bayar. Kita sebagai pihak yang membayar, maka kita akan mendapat resit lah. So, kita tengok resit, kita tahu yang tu yang kita bayar. So, masuk sebelah kredit lah. Di situ sebab apa? Sebab dia ada nama ni. Nama apa? Nama pembekal. Kalau kata slip daftar tunai, ini mungkin kita akan tulis sama ada belian lah. Ataupun nama barang kita beli. Contohnya alat tulis, sebab tu nilai kecil. Keratan cek ni kita, bukan dia lah sebab kita bayar untuk benda-benda lain lah. Okay, bil tunai ni kalau kita buat, yang ni adalah untuk belian. Kalau di sebelah kredit untuk belian secara tunai. Kalau yang ni, yang sini butiran dia adalah belian. Tapi bila ada nama pembekal, kita bayar hutang, maka kita akan mendapat resit lah. Nah, itu dokumen sumber dia. Okay, nombor 8 pula. Dia tanya
Suni Enterprise beli rak pameran secara kredit. Yang ini soalan yang sangat senang lah. Beli rak pameran secara kredit, apakah dokumen? Invoice lah sebab belian secara kredit. So invoice, sangat senang. Okay, nombor 9. Tengok ni, keyword dia kat sini. Terkurang charge. Angka invoice terkurang charge maksudnya nak betulkan, meaning that kita nak tambah balik hutang. Sebelum nak tambah hutang, dia adalah nota debit. Okay. Nombor 10 tentang diskaun niaga pula. Diskaun niaga ni untuk kita galakkan membeli dalam kuantiti yang banyak lah. Macam tadi lah kan, soalan yang sama lah sebenarnya. Okay, nombor 11. Maklumat berkaitan dengan dokumen ni. Perniagaan telah ambil dan memasang 2 unit power dingin berkos di kedai. Okay, apa maksud ni? Kita kedai kemudi Timur Elektronik. Maksudnya kita ni kedai jual-jual barang-barang elektrik lah. Okay, mungkin kita ambil kita punya inventory alat bahawa untuk pasang di kedai. Maka dokumennya adalah memo. Ni sebab urusan dalaman. Tidak melibatkan dengan orang luar, maka dokumennya adalah memo. Kita punya stok power dingin, kita mau keluar dari store, kita pasang sebagai alatan pejabat kedai, maka itu adalah urusan dalaman. So kita gunakan memo untuk maklumkan kepada credit account untuk rekodkan sebagai alatan sebagai kelengkapan lah. Alright, nombor 12. Sebab makluman kredit. Okay, sebab makluman kredit. Okay, ingat balik, makluman kredit ni dikeluarkan oleh pihak bank. Makluman kredit ni awak kena faham balik. Dalam kita dah belajar tajuk penyata penyesuaian bank. Okay, dalam akaun bank, dalam kita punya penyata bank, cikgu ulang balik lah. Kita punya penyata bank, awak ingat balik tajuk modul 3, tingkatan 5 tahun ni. Penyata bank, debit dan kredit, faham balik. Debit ni bermaksud duit keluar. Dalam penyata bank, kredit bermaksud duit masuk. Yang itu yang kita dah belajar dalam penyata bank, dia songsang dengan buku tunai. Kan sebab tu kita buat tajuk penyata penyesuaian bank, kamu kena tik-tik tu dia bersilang kan. Debit compare kredit, kredit compare dengan debit. So sebab tu dia terbalik. Dalam penyata bank, debit tolak, kredit tu tambah. So dia tanya makluman kredit. Jadi awak kena cari butiran yang menambahkan baki bank. Nak kena cari item yang menambahkan baki bank. So jawapan dia adalah 1 dan 2. Faedah simpanan tetap memang menambahkan baki bank, so kredit lah. Dividen pun menambahkan baki akaun bank, so dalam penyata bank dia akan muncul sebelah kredit. Faedah atas overdraft adalah belanja, duit keluar, so dalam penyata bank dia akan tolak di sebelah debit. Charge bank pun sama, bank akan ambil duit kita sebagai charge, dia akan keluar. Dan dia akan catat di sebelah debit dalam penyata bank. So bila sebut makluman kredit, ingat itu soalan nombor 12. Okay, next item. Ini pun soalan kita lah. Aliran dokumen email untuk membeli 2 buah komputer secara kredit. Okey, membeli, maksudnya beli barang secara kredit. So jawapan dia B lah, pesanan belian, nota serahan, invoice. So keyword ni lah, invoice tu, kredit. Yang jawapan A salah sebab bil tunai. Bil tunai ni maksudnya dokumen urusan niaga tu berlaku secara tunai. Jawapan C salah sebab ada nota debit. Dia tak ada sebut nak tambah hutang. So yang ni dokumen yang tak ada kena mengenal lah. Jawapan D salah pun yang benar dengan ialah nota kredit kan. Ialah guna. Okay, so jawapan adalah B. Alright, untuk 14 yang ni kita jangan buat jurnal penerimaan tunai. Okay, jurnal penerimaan tunai faham balik lah. Dia berfungsi sama seperti sebelah debit buku tunai. Nah, fungsi jurnal penerimaan tunai dia sama seperti sebelah debit buku tunai. Maksudnya dia merekod
penerimaan. Jadi bila rekod penerimaan ni, dia ambil balan. Nota debit pun, yang ni pun mungkin jena belian lah. Okay, nota kredit ni jena pulangan. Okay, so yang jawapan 14 adalah D, resit rasmi. Alright, soalan nombor 15 sekali lagi bertanya tentang angka yang perlu dijelaskan. Okay, angka yang perlu dijelaskan. Okay, jumlah 6,600. Urus niaga berlaku pada 15 April. Bayar pada 25 April. Okay, ini kena faham balik. Awak soalan ni dia ada trik soalan lah. Diskaun niaga dia bagi 20%, lepas tu ada diskaun tunai pula. So ni kena kira double lah. Mula-mula kamu nak kena kira dulu dia punya harga invoice. Okay, ni cikgu nak tahu macam ni. Kalau kamu tengok balik invoice yang kamu nak buat dalam kamu punya tugasan ataupun buku teks, dia macam ni lah. 3,600 dengan 3,000 ni, dia dapat 6,600. Yang ni dia tak tolak lagi diskaun niaga. So kamu tengok invoice kan, saya zoom masuk bagi besar saya draw ni. Kalau kamu tengok balik invoice, lepas dia letak sebenarnya harga tu, baru dia tolak dengan diskaun niaga. Dia kata diskaun niaga 20%. So kita tekan balik kalkulator dulu. 6,600 kali dengan 20%, diskaun niaga dia adalah sebanyak 1,320. Baru dapat nilai bersih invoice. So nilai bersih invoice kamu akan dapat 5,280. Yang ni kena faham soalan ni. Dia trik itu kat situ lah, dia punya trik. Yang ni kita panggil harga katalog. Itu harga yang belum ditolak dengan diskaun niaga. So kita dapat 6,600 dulu, tapi tolak diskaun niaga 20%. Dapat diskaun niaga 1,320. Yang ni nilai bersih invoice 5,280. So yang kamu nak kira jumlah kena bayar, kena based on angka 5,280. Okay, berapa hari yang dia terlibat? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, berapa hari semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua berlaku dalam masa 11 hari. Maka dia masih lagi layak mendapat diskaun sebab diskaun dia dalam tempoh masa 15 hari. So nak kira jawapan kena ambil based on inilah 5,280. Okay, diskaun 10%, maksudnya kamu kali dengan 0.9 lah. 100 tolak 10 tinggal 90%. Maka dapatlah jawapan 4752. So soalan ni dia lebih complicated sebab kamu kena kira dulu nilai bersih invoice. Baru kamu kira pula hari dengan jumlah diskaun tu. So ini dia kena ada double pengiraan lah. Boleh saya mark jawapan masing-masing. Okay, nombor 16, padanan yang betul bagi dokumen urus niaganya. So yang ni lah A lah invoice. Belian secara kredit. Okay, bil tunai dia kata penerimaan diskaun tunai. Salah. Bil tunai ni maksudnya jualan ataupun belian secara tunai. Okay, keratan cek bukan bukti penerimaan, bukti pembayaran. Okay, nota debit bukan pulangan barang niaga. Kalau kata nak buat pulangan barang niaga, dia mesti nota kredit. Kalau kata nota debit ni maksudnya mungkin invoice menambahkan nilai invoice. Itu baru jadi nota debit. Kalau nak buat pulangan barang niaga, dokumen dia mesti nota kredit. Okay, next question. Tak banyak dah, tinggal sikit lagi. Apakah tujuan nota kredit? So, ingat balik fungsi yang utama dia nak tolak hutang. Dia tengok perkara-perkara dalam senarai itu yang manakah yang akan mengurangkan hutang. Okay, yang pertama betul dengan yang keempat. 1 dan 4. Pembeli memulangkan bekas kosong yang telah dicas dalam invoice, masa kita akan tolak hutang. Charge pengangkutan dikenakan maksudnya nak tambah hutang. So salah lah. Jumlah dalam invoice terkurang charge, kita nak tambah hutang. So untuk jawapan 2 dan 3 ni sebenarnya adalah nota debit. Kita boleh jelas lah untuk soalan 17. Okay, soalan 18. Yang ni dokumen
buku tunai runcit. Yang manakah yang akan direkod dalam buku tunai runcit? So, faham balik fungsi buku tunai runcit. Ni RM-nya kecil. Tengok yang first 250, angka besar. Jawapan B 900, angka besar. Jawapan C 2000, angka besar. Jawapan D RM25. Jawapannya adalah D. Nah, itu soalan nombor 18. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir untuk malam ni. Dokumen dikeluarkan oleh pihak bank. Keyword yang pertama ni, dikeluarkan oleh pihak bank. Awak kena ingat, pihak bank ni dia keluarkan 2 dokumen saja. Makluman debit, makluman kredit. Yang tu yang awak kena ingat. Tengok keyword yang pertama pun dia beritahu jawapan lah. Dokumen pihak bank dah 2. Makluman debit ataupun makluman kredit. So yang lain semua tak kena mengena lah kan. Di situ dia kata itu telah menambahkan akaun dengan jumlah tertentu. So ni keyword di situ lah, menambahkan lah. Menambahkan. So slip bank ni hanya untuk apa? Itu hanya untuk memaklumkan bahawa berlakunya transaksi kan. Tapi untuk menambahkan wang, makluman kredit lah macam kita bincang yang soalan sebelum ni. Okeylah, so untuk malam ni kita sempat bincang 3 bab. So yang join malam ni, terima kasih lah. Ada 8 orang. Cikgu ucapkan terima kasih lah.